ditabur tu. Nabi Isa tanya kepada kaum dia Hawariyun ni, kamu tahu tak ini pasir apa? Kata pengikut dia, hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Inilah pasir daripada mata kaki. Mata kaki ni apa? Buku lali ya. Buku lali kepunyaan siapa? Ham bin Nuh, anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada 4. Satu Kanaan nama dia. Ini yang tidak beriman ni, yang cuba merentas banjir besar itu. Kot-kotlah ada daratan. Bila Nabi Nuh panggil dia, wahai anakku, ikutlah kami ni, kami jalan di betul lah ni. Dia kata apa? Aku akan cuba cari daratan yang tinggi. Rupanya tak ada. Cuma 3 orang saja anak Nabi Nuh yang beriman. Siapa dia? Yang Kanaan tadi kufur lah. Sam, Ham dan Yasir. Itu 3. Maka Allah kata, wahai Nabi Isa alaihissalam, kamu pukullah akan pasir itu. Pukul juga. Tu yang kata tongkat. Mana kata tongkat ni tuan-tuan, cerita dia banyak. Daripada tongkat ni lah yang tercetusnya perkataan Hollywood ni. Kejap lagi kita cerita. Jadi kalau nak tahu jangan balik, tunggu sampai habis rancangan, insya-Allah. Lalu Nabi Isa pun pukul. Keluarlah manusia yang ataupun lembaga daripada pasir ni. Seperti mana yang tuan-tuan tengok cerita Spiderman tu lah. Dia ada kaitan tu semua. Keluar pasir. Lalu Ham ni gabung-gabung kepala macam ada pasir kan. Nabi Isa pun tanya, kamu ni siapa? Dia kata, akulah Ham bin Nuh, anak Nabi Nuh. Nabi Isa tanya dia, apakah kamu mati dulu ke dalam keadaan macam ni? Ham bin Nuh ni keluar tu, masa keluar daripada pasir tu tadi, putih seputih-putihnya, rambut pun habis putih. Kata Ham, aku dulu mati masa muda. Disebabkan ketika mana aku mati tu, aku rasa terkejut, aku ingat dah kiamat dah. Terus aku jadi pucat lesi, putih habis. Sampailah dia bangun tu. Kata Nabi Isa, wahai Ham, tolonglah cerita tentang bapa hang ni, Nabi Nuh ni, Bahtera ni macam mana. Jadi Ham ni pun ceritalah. Bahtera Nabi Nuh ini sepanjang 1200 hasta. Yang ni ataupun 400 meter panjang dia. Lebar dia 200 meter, 600 hasta. Ni satu hasta 600. Berapa lama siap kapal tu? 400 tahun. Allah perintah Nabi Nuh daripada dapat biji tu, biji kokar tu, yang ramai jemaah Malaysia duk pergi kan kat masjid Quba tu, tipu di Arab tu kata apa? Ini tasbih kokar ni, kalau demam rendam dalam layang, minum itu air. Kalau kita telan dengan tasbih tu pun tak jadi apa ya. Tu. Tu. Kayu kokar mana nak datang dah tuan-tuan, tak ada. 400 tahun. Siap. Kata Ham lagi, Bahtera itu ada 3 dek, 3 tingkat. Tingkat bawah adalah untuk siapa? Dimuatkan binatang-binatang buas. Semuanya berpasangan. Jantan betina, jantan betina, jantan betina. Haiwan pun tahu jantan betina. Yang umat Nabi Muhammad SAW ni punya teruknya. Dulu umat Nabi Lut tu, dia jantan-jantan, betina-betina. Umat Nabi Muhammad ni, jantan dengan jantan pun dia sapu, jantan dengan betina pun dia sapu. Transgender tu kan. Punya teruk lah, tak tahu. Mujurlah tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW dah doa dulu dah. Ingat dulu kita pernah kongsi, Nabi Nuh, Nabi Muhammad minta 3 permohonan daripada Allah SWT. 1, ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau laknati umat aku seperti mana umat terdahulu, kalaupun mereka ini engkar kepada engkau. Allah makbul. Kalau tidak, tak tahulah apa nak jadi kat kita. Okey, tinggal sat cerita tu. Level yang kedua, tingkat kedua, dinaungi oleh siapa? Diduduki oleh umat Nabi Nuh. 80 campur 3. 80 tu umat dia, 3 orang tu anak-anak dia lah, anak dia lah, 3. Dek yang ketiga itu adalah unggas-unggas. Belayar lah Nabi Nuh ni. Kalau dah belayar lama tu, binatang ni nak buang najis kat mana? Dalam kapal tu lah. Jadi bertaburan lah, banyak najis. Maklum saja lah, banyak binatang, semua binatang. Semua jenis binatang ada tu.
Semua jenis unggas ada. Lalu Allah kata, wahai Nuh, najis kapal yang bahtera ni banyak najis. Kau geleteklah ekor gajah ni. Ni cerita dalam Quran dengan tafsir, untuk rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Hadis riwayat oleh siapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Lepas tu Nabi Nuh ni pun pergi geletek-geletek ekor gajah tu. Keluarlah babi daripada situ. Tu babi mula di situ sama Nabi Nuh. Lalu babi ni lah yang pergi sedut tu. Jadi macam vacuum tu kan. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau ada kebun, tanam pokok apa, kalau ada babi-babi hutan, bubuh rambut keliling pokok tu, rambut. Jadi babi tak akan datang. Dia tak akan sedut rambut tu. Dia sedut memang dia miang lah. Tu habis. Dalam pada itu ada pula tikus-tikus ni dalam bahtera tu yang duk gigit tali-tali kapal ni dan menebuk kapal itu kan. Maka Allah kata, wahai Nuh, kau tampar muka singa tu. Ni ada ilmu ni. Ayat apa nak baca kan? Lagi saya akan berturun lah kan. Kalau hendak lah, tak nak tahu ya kan. Tampar ni tengah-tengah singa ni, keluarlah burung helang ni. Cerita macam cerita kartun kan. Tapi ya, anda tengoklah tafsir tu. Keluar burung elang ni lah yang makan tikus tu. Itu sebabnya tikus dengan elang ni tak boleh berdekat. Habis. Kemudiannya Nabi Nuh pun nak tahulah daratan ni ada ke tak ada lagi masa duduk tengah belayar tu. Nabi Nuh pun hantar gagak sama Nabi Nuh dah ada. Gagak yang pertama bila ketika Habil dan Qabil dulu. Gagak lawan 2 ekor, mati seekor. Yang seekor tu tanam. Tu yang mereka belajar daripada situ. Zaman Nabi Nuh pun ada. Nabi Nuh kata, wahai gagak, kau pergi cari tempat kalau ada daratan lagi. Gagak ni pipi jumpa bangkai tak balik-balik lah. Nabi Nuh pun doa, ya Allah Tuanku, kau hinalah binatang yang nama gagak ni, dan manusia pun benci dia. Memang sampai sekarang pun orang benci. Gagak kat Kelang tu, pantang ada gagak orang tembak kan. Nabi Nuh pun hantar pula burung merpati kan. Burung merpati bila masa Nabi Nuh, masa Nabi duduk dalam Gua Hira kan, burung merpati buat sarang depan tu. Pergilah burung merpati ni, dia bawa baliklah buah tamar dengan buah tin. Fahamlah Nabi Nuh akan sudah tidak ada daratan lagi kan. Maka Nabi Nuh pun berdoalah kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kumuliakanlah burung merpati ini dan berilah manusia suka kepada dia kan. Kita suka burung merpati. Tu itu baru mukadimah tuan-tuan. Ini baru nak masuk tajuk. Panjang mukadimah. Dah tahu ke berapa nak habis. Okey. Malam ni kita nak cerita Qarun. Kisah Nabi Musa. Di dalam cerita Nabi Musa ni banyak watak-watak yang terlibat. Itu sebab dalam Al-Quran kita baca saja bab Nabi Musa ni saja Allah rakam ada 136 ayat. Allah rakam. Paling banyak di antara nabi-nabi, Nabi Musa lah paling banyak sekali terakam dia. Nabi Musa ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Kisah dia tuan-tuan baca dia dengan Qarun ni di dalam surah Al-Qasas ayat 76 dan 77 kan. Abang dia siapa? Abang dia Nabi Harun. Allah cerita dalam Quran 20 kali Nabi Harun. Mereka ini ada seorang kakak yang namanya Maryam. Allah cerita juga dalam surah Qasas ni ayat 9. Maryam ni bila mana muncul kisah dia, ketika mana ibu Nabi Musa ini yang namanya Yakubah lahir 3 bulan saja lahir, dapat wahyu suruh penyutkan Nabi Musa ni. Sebab apa? Zaman tu Fir'aun sedang menggila ni. Sebab Fir'aun sendiri mimpi bahawasanya tahta dia, kerajaan dia akan digulingkan oleh ni, ada seorang kanak-kanak lelaki yang bakal lahir. Itu sebab tahun tu siapa lahir anak lelaki ya? 3 bulan tuan-tuan.
Baru bersalin 3 bulan, tak habis pantang ni dah diperanyutkan. Kan, ni semua kerja Allah Taala lah. Seorang ibu, fitrah seorang ibu ni, kasih kat seorang ibu, tak berapa nak, walaupun dia yakin Allah Taala tu, dia suruh juga, dia perintahnya Maryam, kakak si Musa ni, pergi tengok, pergi ikut kat mana dia penyut, kan, dalam sungai Nil itu. Maka takdir Allah SWT, kan, yang Allah kata apa, wa ma tasya'u illa ayyasha Allah, aku yang atur, Allah atur. Kotak yang diisi Musa alaihissalam itu terus parking di istana Fir'aun, di taman tempat isteri Fir'aun, kan, nama dia Asia, nama pun nama orang kampung, tuan. Kita dak nama, ya Allah, pelik-pelik nama Khalisha Amira, nama pun, kan. Bubur Khalisha Malaysia, lain-lain nama Shisha. Lepas tu tanya ustaz apa makna Shisha? Shisha tu Syekh, tu yang tu Arab dia isyak-isyak tu Shisha. Bubur juga nama, punya nak bagi glamour sikit. Nama orang dulu-dulu siapa? Maryam, Asia, tu Fatimah, Khadijah, Zubaidah, Ramlah siapa? Bukan Ramlah Zamzam, Ramlah tu Ramlah Ram, tu penyanyi. Ramlah ni bini isterinya Rasulullah, kan, Ummu Habibah. Ramlah binti Sufyan, anak Abu Sufyan, kan, kahwin dengan Nabi Muhammad SAW, pakai nama Ummu Habibah, kan. Lalu tersangkutlah di taman, tempat mana? Tempat isteri Firaun duduk, kan. Ibu Musa nama apa? Yukabat bin Yohanis, kan. Refer balik ayat surah Qasas ayat 7, kan. Isteri Firaun nama apa? Asyah, dalam Qasas ayat 9. Tu dia kata apa? Allah kata apa? Qurrata aini, kata ini orang kata yang penyejuk mata ni, Nabi Harun ni, Nabi Musa ni, tu tuan-tuan, Allah ni cerita, kan. Kemudiannya dalam kisah Nabi Musa juga ada lagi satu watak yang nama Musa juga. Musa bin Zafar, atau dipanggil Musa As-Samiri. Tu As-Samiri ni tuan-tuan, cerita dia berlanjutan sampailah sekarang ni. Sampailah negara Amerika tu dia panggil Uncle Sam. Ni cerita dia. Itu sebab tuan-tuan tengok dalam watak-watak filem Hollywood ni, hero-hero dia akan nama Sam. Dalam watak siapa? Watak cerita Transformers, hero dia nama Sam. Will Smith berlakon, nama Sam watak dia. Tu. Dia nak mengimbau Samiri ni. Samiri ni pencetus zaman-zaman Illuminasi, Trinity apa semua tu, Freemason, ya, kan. Jadi Musa bin Zafar ini, ataupun dipanggil Musa As-Samiri, orang kanan Fir'aun. Dan juga orang kanan Fir'aun ni siapa? Haman, Tan Sri Haman, kan, orang kaya-kaya semua ni, tuan-tuan. Qarun ni dia, Qarun, Haman, Fir'aun, Namrud, apa semua ni, jenis-jenis ni Allah bagi mereka kelebihan yang banyak. Qarun ni dia bukan saja seorang remaja yang handsome, dia seorang juga petah bercakap, pandai bercakap dia. Dia sama juga dengan Namrud, sama. Terlalu handsome-nya Namrud ni, sentiasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Itu sebab mak dia yang namanya Samiri tu berkahwin dengan dia. Cemburu main pasal. Cemburu anak ni dikelilingi oleh perempuan-perempuan, sanggup dia kahwin tau. Samiri ni, yang tuan-tuan dia tengok patung Samiri ni di mana? Tu, Statue of Liberty tu, Amerika, kan. Lepas tu dekat mana lagi? Dekat Starbucks tu, Samiri tu. Tu cerita dia. Panjang cerita, nanti kita pergi balik situ, kan. Kemudiannya watak Haman juga ada di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudiannya Nabi Musa
pernah pergi ke satu tempat namanya satu tempat, lalu bertumbuk dengan seorang pemuda yang namanya Qibti. Qibti ni adalah orang Fir'aun. Dinasihatkan oleh orang situ, suruh Nabi Musa larikan diri daripada Mesir ni, pergi ke negeri yang namanya Madian. Sampai di Madian, ada lagi satu watak yang namanya Syu'ib, Nabi Syu'ib. Kan? Nabi Syu'ib ada dua anak perempuan. Satu namanya Sapura. Tu yang P. Ramlee ambil buat filem Saloma tu. Cerita apa? Cerita jin tu. Kan Saloma nama Sapura. Kan? Tu. Kemudiannya pergilah juga. Selepas bertemu dengan Sapura apa semua tu, dalam kisah Nabi Musa ada juga yang namanya Khidir. Khidir ni nama dia sebenar apa Khidir? Khidir ni bukan nama dia Khidir. Khidir ni makna dia kehijauan, hijauan. Kan? Tu. Orang pas tu kan. Tu. Sebab apa? Nabi Khidir ni kalau dia duduk tempat yang orang kata apa, kering kontang. Dia duduk sebentar di situ, dia bangun saja akan berubah jadi hijau. Tu wali kan. Tu. Nama dia siapa Khidir? Nama dia Balir bin Malkan bin Falih bin Amir bin Saleh bin Sam bin Nuh, anak kepada ni cici ada keturunan daripada Nabi Nuh yang kata Khidir ni tadi kan. Kemudiannya Nabi Musa, tentu ingat tak ketika mana Nabi Musa lari, ada seorang bawa ikan bersama dengan Nabi Musa. Itu Nabi Yusuf. Tu dia ada kaitan tu semua kan. Okey. Sekarang ni barulah kita nak cerita hal Qarun. Qarun ni dia adalah sepupu kepada Nabi Musa. Macam mana boleh jadi sepupu? Qarun ni dia adalah asalnya daripada Bani Israel. Bani Israel ni start daripada mana? Bani Yaqub. Ini apa? Nabi Yaqub. Qarun ini Qarun bin Yushar bin Qahis. Nabi Musa bin Imran bin Yushar bin Qahis. Sepupu. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Qarun. Qarun ni masa dia satu ketika dia ni miskin sebenarnya. Miskin. Tapi dia bila dia miskin, dia ni pemurah. Menyumbang, dia sedekah apa semua, rajin dia. Lalu dia satu hari dia pergi jumpa Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, aku ni tengok walaupun miskin, aku serajin menyumbang, aku sedekah sini ni. Andailah aku kaya, aku akan tambah lagi banyak. Kalau hari ni aku bagi dekat orang 20 sen, kalau aku kaya aku bagi dekat orang 200. Musa, hang tolong doa kat aku bagi aku kaya. Nabi Musa pun doa jadi kaya. Macam kita lah, doa hari-hari. Ada tak kaya? Ada, kaya ada peti ais. Bersapu kat roti. Tu kaya tu. Lalu kaya lah, Allah pun makbulkan doa Nabi Musa AS. Kaya dia. Bila kaya tuan-tuan, Masya Allah, dia buat tak apa yang dia kata? No. Itulah manusia. Itulah manusia yang Allah cipta. Bukan kata Qarun. Samalah kita pun. Kalau tidak beriman. Kalau tak ada ni macam-macam janji. Bila ada lupa kata orang Perak. Tu. Jadi jangan berjanji, buat itu. Jadi dia makin lama makin sombong dia ni. Sombong. Allah laknat dia sebab sombong dia. Bongkak dia. Dia bukan kata nak derma, bukan nak infak lagi. Dia kumpul harta dia. Dia kumpul. Macam-macam tipulah, scammer ke apa kan. Tu contoh lah. Kumpul. Dan dia ni suka tayang kekayaan dia. Suka tunjuk. Dan dia pakai baju ni jenis labuh. Ujung kaki dia, ujung jubah ke apa baju dia tu mesti kena cecah lantai. Itu tanda orang sombong. Cecah lantai. Dia suka berjalan. Pagi dia akan berjalan tu, dia tunjuk kat orang. Harta-harta dia semua dia bawa. Dengan 60 ekor kuda.
Aku dah bakal bawa otak dia penuh. Sekali petang sekali lagi dia akan berjalan lalu hari ini tu. Tunjuk kekayaan dia. Dalam mati dah dia. Mati terbenam dengan harta-harta karun tu. Harta-harta korun. Kita pun pergi menyangkui, jumpa emas kita kata harta karun. Tak ada kena mengenal dengan harta korun tu. Berapa zaman dah tu. Itu memang rezeki kita lah tu. Korun ni terbenam dia. Setiap matahari terbit 70 hasta akan terbenam dalam bumi ni sampai kiamat. Mana apa sekarang tak sampai-sampai ke dasar gitu. Punya Allah Azza. Kehidupan Qarun. Serentak tu. Qarun, Haman, Fir'aun. Haman ni dia penasihat kepada, dia arkitek kepada Fir'aun. Fir'aun ni pernah suruh Haman ni cipta bangunan ataupun tower lebih tinggi pada Burj Khalifah tu. 12 km punya tinggi tower. Haman tanya dia, "Tuanku nak buat apa ni?" "Aku akan naik di puncak itu, aku akan panah Tuhan." Percaya juga dia adanya Tuhan. Dia pun naik, dia panjat. Dia pun panah. Allah nak bagi manusia ni bertambah kufur lagi. Kebetulan pula lalulah burung. Panah dia kena burung. Kena burung tu mati, tak tahu jatuh mana. Panah tu betul-betul jatuh depan dia. Dengan darah. Dia kata mati dah Tuhan. Dia turun laju-laju tu. Dia kata, "Wahai Musa, aku dah panah. Aku dah matikan Tuhan kamu. Kan kau nak Tuhan siapa lagi?" Tu sampai macam tu tuan. Punya tak mau tu. Sebenarnya bukan tak mau kan, bukan tak percaya adanya Tuhan. Percaya Tuhan Musa ni. Tapi disebabkan dia initial tu dia dah mengaku dah, akulah tu ana rabbukumul a'la. Dia kata akulah Tuhan. Samalah Namrud dulu. Namrud kan dia mengaku Tuhan. Bila dia mengaku Tuhan tu, Nabi Musa kata, "Oh, hang Tuhan lah. Hang boleh buat apa?" Nabi Musa tanya, Nabi Ibrahim tanya, "Kalau hang dah Tuhan." "Aku Tuhan aku," Nabi Ibrahim kata, "Tuhan aku boleh menghidup dan matikan orang." Kan? Namrud kata, "Apa aku pun boleh." Namrud pun ambil 2 orang daripada penjara. Seorang dah sampai depan dia, seorang dia bunuh, seorang dia bagi hidup. Tengok wahai Ibrahim, aku pun boleh buatnya. Okey, Nabi Ibrahim kata, "Hang tolong berhidup balik yang bunuh tadi, hang tolong berhidup." Tak boleh, marah dia. Kan? Nabi Ibrahim tanya lagi, "Apa yang boleh buat?" "Matahari. Tuhan aku boleh naikkan matahari daripada timur, tenggelam kat barat." Kalau hang Tuhan, Ibrahim kata, "Hang naikkan matahari daripada barat, tenggelam kat timur." Hang buat ni? Lagilah marah. Itu yang menyebabkan dia bakar Nabi Ibrahim. Kan? Patutnya hukum api ni, api ni membakar, tapi Nabi Ibrahim tak dibakar, tak terbakar. Duduk peluk tubuh je Nabi Ibrahim. Sambil Nabi Ibrahim baca ayat apa? Hasbiyallahu ni'mal wakil. Bolehlah kita amal tu. Tapi janganlah duduk pergi tebiang kat pokok. Api duduk marak kita pergi tebiang, kita bukan macam tu. Kok lah terkena apa kan? Kecemasan bolehlah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Haji Mus boleh amal. Tu cerita dia kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita pergi pula kepada kisah cicak ni tadi. Sebab apa Nabi suruh bunuh cicak? Ketika mana Nabi Ibrahim dibakar, kan ada kisah Allah cerita burung pipit yang bawa air. Sekumpulan burung pipit bawa air dalam paruh setitik seorang. Lalu burung elang pun tanya, "Ni apa yang kau buat ni? Buang masa aja. Setitik mana boleh jadi padam apa?" Burung pipit ni kata apa? "At least kami ni, besok kalau Tuhan tanya apa pertolongan kami kepada Nabi Ibrahim, kami ada jawapan." Yang atas ni nak bagi tolong padam, yang cicak ni duk embus bagi marak lagi api. Itu sebab Nabi suruh bunuh cicak. Pengarah filem kita buat cicak main 2. Allah. Habis anak-anak cucu kita suka cicak. Orang putih buat filem apa? Spiderman, laba-laba. Kan?
Itu cerita dia. Kemudiannya, sebab apa cicak ni tuan-tuan, dia akan, kalau kita kena saliva dia tu, boleh jadi penyakit kusta. Kalau cicak ni jatuh dalam garam, buang lah. Tak kira lah berapa kilo pun buang. Jangan dimakan, akan kena tu, saliva dia tu boleh kena penyakit kusta. Penyakit yang bengkak-bengkak tu. Itu kisah tu. Burung merpati tadi lah, yang Nabi Nuh lepas dulu kan. Kembali balik ketika mana Allah arah merpati buat sarang depan gua Hirah yang Nabi berteduh malam tu. Hari tu kan. Jadi tentera-tentera Abu Jahal pun datang tengok, tak ada lah. Cara logik akal tu lah. Manusia ni kalau dia fikir dengan logik akal tak sampai dia. Itu sebab peristiwa Isra' wal Mi'raj, kata Tok Guru saya almarhum Datuk Ishak Barum, kalau kita fikir Isra' wal Mi'raj ni melalui akal tak sampai kita. Baru kita nak fikir, kita akan kata tak logik. Walhal Isra' wal Mi'raj ni cerita bila 1400 tahun yang dulu. Setiap tahun kita dengar. Jemu tak kita? Tak jemu. Sebab setiap tahun ada kaedah, ada cara-cara yang penjelasan ataupun bedah siasat yang baru. Akan datang ni, dia akan sekarang ni dia cari teori yang mana Nabi boleh meredah cahaya tu. Dan cahaya ni bergerak berapa? Satu saat 300,000 kilometer boleh pergi. Satu saat. Setiap benda yang menerjah dalam keadaan laju, dia akan koyak-koyak badan ni. Tapi Nabi Muhammad tak. Tu orang duk kaji secara fizik lah. Secara fizik, calculation tu semua akan datang lah. Orang kaji juga setiap penempatan, setiap stopover yang Nabi berhenti tu. Kan? Kisah Nabi berhenti ketika mana? Perhentian yang pertama, Jibril bawa berhenti kat mana? Kat kota yang namanya Taibah ataupun Yathrib ataupun Madinah. Nabi tanya, wahai Jibril, ini tempat apa nama dia? Kan? Masa tu Nabi tak hijrah lagi. Jibril kata apa? Ya Muhammad, ini namanya Taibah ataupun Yathrib. Di sinilah nanti Tuhan akan dihijrahkan. Betul? Mana kata ilham untuk Nabi hijrah ni lama dah Nabi tahu. Sampailah ke peringkat Nabi diberi sama ada susu ataupun arak. Nabi pilih apa? Susu. Dalam Nabi pilih susu pun berapa ramai umat Nabi Muhammad yang tergolek dalam parit. Itu Nabi pilih susu. Kalau Nabi pilih arak tak tahu lah. Itu contoh. Dan dia akan itu sebabnya tu yang kata Quran ni mukjizat. Kita bapa-bapa, abang-abang, akak-akak, ibu-ibu, kita dah sampai level sini kan, level sini. Apa yang berlaku kat belakang tu, yang kita tinggal tu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu dah sebagai kenangan dah. Kita nak minta doa kat Allah, ya Allah itu kau boleh tak aku pergi balik ke sana? Tak boleh. Yang di hadapan kita inilah balance dan baki, tak tahulah berapa lama lagi nyawa yang kita boleh ada. Sama ada nyawa untuk kita sedut ataupun kita hembus. Berapa banyak, berapa kali lagi kita tak tahu. Yang tahu Allah Ta'ala. Jadi bayang tengok tuan, kalau kita tak ada persediaan, dia boleh jadi 1 saat, 5 minit, 10 minit, 1 hari. Boleh jadi. Buat-buatnya lepas-lepas tu. Minggu lepas Bilal muazzin di salah sebuah surau di Alam Megah dekat Proton tu. Azan baru 2 baris dah, berdebum dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengap tu, slow. Tengok-tengok habis dah, jatuh. Tu. Okey lah mati macam tu. Mati syahid lah tu. Kalau kita mati dalam majlis-majlis ilmu, mati dalam perjalanan datang majlis ilmu, nak balik, Allahu Akbar. Mati dalam keadaan minta kepada Allah, mati dalam keadaan baik kan. Ni peluang terakhir kita tak ada dah. Kita makin hari makin membongkok dah. Sebab dulu pun kita nak belajar berjalan, kita kena bongkok dulu. Sekarang ni kita nak balik, kita kena bongkok balik. Kita hormat balik. Makin lama makin duduk, habis rebah kita tak tahu bila. Kalau kita tidak ada persediaan. Jadi marilah sama-sama kita
At least macam inilah minta kepada Allah SWT sentiasa direzekikan. Ya Allah, rezekikanlah aku ketika mana dalam sakarat boleh sebut la ilaha illallah tu je. Walaupun lidah yang tidak bertulang ni tuan-tuan, tidak bersendi, memang Allah bagi kat kita, Allah kurnia kat kita, inilah satu-satunya yang boleh bergerak besok ketika mana kita roh tengah berjalan ni. Berjalan ni tuan-tuan, saraf yang ada kat kita ni, berapa juta saraf ni putus habis, tak bergerak dah. Lidah aja boleh berjalan lagi, boleh bergerak lagi. Sekadar kita nak sebut Allah kata apa? Hang sebutlah la ilaha illallah. Hang tutup mulut pun hang boleh sebut lagi. Tak percaya try tuan-tuan. Sayang Allah kat kita ni. Tu sebab dia buat kita. Tu sebab dia buat kita. Kenapa dia hidup kat kita kat dunia ni? Sebab dia nak tengok kita dalam syurga. Sebab dia nak tunjuk diri dia. Allah nak mentajalikan diri dia dekat kita besok dalam syurga. Allah nak kata apa? Wahai ahli-ahli syurga, akulah Tuhan yang hangpa panggil Allah tu, akulah. Semua ahli syurga tengok, Masya Allah. Sekarang ni kita tak boleh nak bayang Allah ni, kita nak kata apa? Allah ni bukan ini dan bukan itu. Tapi Alhamdulillah Allah bagi dekat kita boleh faham bahawasanya Allah tu ada. Walaupun kita tak nampak. Hukum akalnya pelik lah. Nak percaya pada benda yang tak dapat. Tapi Allah bagi ilham kat kita. Setengah orang pandai, tuan-tuan, orang pandai. Tuan-tuan, yang etis ni, golongan etis ni, tuan-tuan ingat orang yang ni, yang motong getah. No, orang pandai-pandai semua. Profesor lah, berapa banyak bachelor dia dapat. Dia tak boleh nak fikir, dia kata apa? Allah. Dia tengok orang kafir yang duk sembah patung. Patung ni bermula daripada siapa? Bermula daripada zaman Nabi Nuh tu. Dah buat patung lah. Bila banjir besar tu datang, dia bawa patung tu daripada Nabi Nuh tu sampai ke Jeddah sampai sekarang. Tu. Dia tahu dah. Itu sebab Nabi Ibrahim alaihi salam, bapa dia tu pembuat berhala. Bapa dia boleh suruh, wallahu alam, kita berhenti dulu. Kita akan sambung minggu hadapan, bulan depan insya-Allah. Ampun dan maaf minta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Bertemu kita sekali lagi.